Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih datang ke kelas online, yang masih gigih untuk mencari ilmu, yang masih bersungguh-sungguh, yang masih berminat lagi nak datang, nak belajar. Okey, walaupun terpaksa duduk dekat rumah je. Okey, tahniah. Good. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita untuk bulan ini, izinkan cikgu untuk kenalkan diri dulu pada pelajar-pelajar yang masih belum kenal cikgu siapa. Nama cikgu Syakir. Okey, mungkin ada pelajar daripada cawangan semenyi yang memang dah kenal cikgu, tapi mungkin ada pelajar-pelajar daripada cawangan lain yang tak kenal cikgu siapa. Okey, nama cikgu Syakir. Okey, bermula daripada bulan ini, cikgu yang akan mengambil alih untuk mengajar subjek Bahasa Melayu untuk tahun 6 dan insya-Allah kita akan belajar sama-sama lah untuk subjek Bahasa Melayu kali ini. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus masuk kepada subjek Bahasa Melayu tahun 6 untuk bulan Julai. Okey, kita akan fokus bulan ini, cikgu akan fokus kepada imbuhan, penjodoh bilangan dan juga simpulan bahasa. Okey, jadi untuk kelas kita kali ini, kita akan masuk kepada imbuhan sahaja dulu. Kita akan tengok semua jenis imbuhan yang ada dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kita tengok dulu yang pertama. Nama dia ialah imbuhan pinjaman. Kita panggil imbuhan ini sebagai imbuhan pinjaman. Okey, dia ada banyak jenis. Yang ini ialah yang pertama. So kita tengok dulu dalam imbuhan pinjaman ni, dia ada yang pertama iaitu perkataan one. Okey, dash one. Okey, tu merefer kepada sesuatu perkataan lah. Okey, so kita tengok dulu penerangan dia yang pertama. Imbuhan pinjaman ini dia digunakan untuk menunjukkan maksud pemilik benda atau sifat serta lelaki yang merupakan ahli dalam sesuatu bidang. Okey, maksudnya dia digunakan untuk merujuk kepada seseorang individu, specifically seorang lelaki yang merupakan ahli dalam sesuatu bidang. Okey, contoh yang dia bagi dekat sini ialah olahragawan. Okey, olahragawan ni merujuk kepada seorang lelaki yang merupakan yang merupakan seseorang yang aktif dalam aktiviti sukan. Kalau seseorang yang aktif dalam aktiviti sukan tapi dia merupakan seorang yang perempuan, dia dipanggil sebagai olahragawati. Okey, dia tak sebut olahragawan, dia sebut olahragawati. Okey, perkataan dia orang lain. Okey, seterusnya kita tengok kepada imbuhan yang kedua dalam imbuhan pinjaman juga. Okey, imbuhan pinjaman ni dia ada banyak. So yang kedua ialah imbuhan man. Tadi imbuhan wan. Okey, sekarang imbuhan man. Okey, imbuhan man ni dia digunakan untuk orang yang mempunyai sifat yang tertentu. Contohnya seniman. Seniman ni dia merujuk kepada orang yang menciptakan sesuatu hasil seni. Okey, maksudnya orang tu dia bergiat aktif dalam bidang seni lah. Jadi dia digelar sebagai seniman. Okey, jadi ini ialah imbuhan man. Yang ketiga ialah imbuhan wati. Yang macam cikgu cakap tadi. Okey, wati. Okey, imbuhan wati ni dia digunakan untuk memberikan maksud kepada perempuan yang merupakan ahli dalam sesuatu bidang. Kalau wan tadi, okey, yang pertama sekali kita tengok tadi wan, imbuhan wan tu dia merujuk kepada lelaki. Okey, dalam sesuatu bidang. Kalau wati pula, dia merujuk kepada perempuan yang merupakan ahli dalam sesuatu bidang. Okey, kita tengok contoh dia dekat sini ialah peragawati. Peragawati ni dia merujuk kepada wanita yang menggayakan fashion pakaian. Maksudnya dalam bahasa mudah, dalam bahasa yang kita selalu sebut ialah model lah. Okey, model tu yang kita sebut bahasa Inggeris model tu, model tu dalam bahasa Melayu dia ialah peragawati. Diorang ini ialah peragawati ataupun yang macam cikgu cakap tadi lah. Okey, olahragawati. Okey, dia seseorang perempuan yang aktif dalam bidang sukan. Okey, itu pun contoh juga wati. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada yang keempat iaitu nita. Okey, nita ni dia digunakan untuk menunjukkan maksud wanita yang merupakan ahli dalam sesuatu bidang juga. Okey, sama macam dengan wati tadi, cuma dia ni nita lah. Okey, contoh yang dia bagi dekat sini ialah biduanita nita. Okey, biduanita nita ni dia merujuk pada wanita yang terkenal dalam nyanyian ataupun dalam bidang perfilman. Okey, dia dikenali sebagai biduanita nita. Okey, itu ialah 4 imbuhan pinjaman yang imbuhan yang terdapat di bawah imbuhan pinjaman ni. Okey, so dekat imbuhan pinjaman ni bawah dia ada 4 benda ni lah. Seterusnya kita beralih pula kepada imbuhan yang kedua iaitu imbuhan awalan. Nama dia ialah imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan ni macam perkataan dia, maksudnya imbuhan tu dia datang sebelum perkataan dasar. Okey, dia datang awal. Sebelum perkataan tu dia dah ada. Okey, imbuhan tu dulu baru perkataan dasar tu. Okey, so dia imbuhan awalan. Dia datang awal.
sebelum perkataan. Jadi tengok dulu poin yang pertama, imbuhan awalan ber terdiri daripada 3 bentuk iaitu ber, bel dan juga ber. Dia terbahagi kepada 3 benda ni. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, ber. Dia boleh bercantum dengan sebarang kata dasar yang lain. Contohnya berpelajaran, berlari dan juga bersenam. Apa lagi? Berperanan, okey? Berlindung. Okey, ini semua perkataan yang datang dengan perkataan ber. Okey, dia boleh gunakan perkataan ber ni, imbuhan ber ni. Okey. Seterusnya imbuhan yang kedua ialah ber sahaja, be sahaja, ber. Okey. Ber ni dia digunakan apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf R. Contohnya rambut. Jadi kita letak perkataan ber dekat depan rambut tu jadilah berambut. Ataupun perkataan yang kedua ialah rehat. Dia bermula dengan perkataan R, betul tak? Perkataan rehat tu dia bermula dengan dengan huruf R. Jadi apabila dia bermula dengan huruf R, dia menggunakan imbuhan ber, okey? BE, ber. So dia jadi berehat, okey? Okey, itu ialah untuk imbuhan ber. Seterusnya kita beralih pula kepada imbuhan bel, BEL, bel. Okey, untuk imbuhan bel ni dia digunakan apabila bergabung dengan kata ajar. Okey, satu je perkataan dia iaitu perkataan ajar. Apabila ada perkataan ajar, kita guna perkataan bel, belajar. Jadi bila kita gabungkan, kita dapatlah perkataan belajar. Okey, seterusnya kita tengok imbuhan awalan yang berikutnya iaitu me, mem, men, meng dan menge. Okey, ini ialah imbuhan awalan yang selain daripada ber dekat atas tadi itulah. Okey, ini masuk kepada me pula. Okey, me ni contohnya merebus, mewangi, melawat. Okey, mem pula dia boleh guna untuk membantu, membasuh, membaling. Okey. Men, menjawab, mendakap dan mendapat. Untuk meng, kita boleh guna untuk perkataan mengetuai ataupun mengikuti ataupun mengikat. Okey, dia menggunakan perkataan meng tu. Meng. Okey, lepas tu kita tengok untuk menge pula. Menge ni kita boleh guna untuk mengejar, mengeluar, mengepam. Okey, so kita guna perkataan menge tu. Okey, so ini pun dikira sebagai imbuhan awalan sebab perkataan-perkataan ni, imbuhan-imbuhan meng dengan menge ni, dia hadir di awal perkataan tu. Dia hadir sebelum perkataan tu. Jadi dia dikira sebagai imbuhan awalan. Seterusnya kita beralih pula kepada imbuhan yang ketiga iaitu imbuhan apitan. Okey, untuk imbuhan apitan ni kita tengok dulu penerangan dia yang pertama tu. Okey, imbuhan apitan ialah imbuhan yang ditambah pada hadapan dan belakang kata dasar. Maksudnya kita ada satu perkataan dasar, kita ada satu kata dasar, lepas tu kita letak imbuhan dekat depan dia, kita letak imbuhan dekat belakang dia. Okey, jadi dua-dua imbuhan dekat depan dengan dekat belakang ni, dua-dua imbuhan ni dia dikenali sebagai imbuhan apitan. Okey. Kita tengok poin yang kedua, imbuhan apitan dapat wujudkan dalam kata nama terbitan, kata adjektif, kata kerja terbitan. Okey, yang ketiga, imbuhan apitan kata nama terbitan seperti pe, an, pem, an, pen, an, peng dengan an, penge dengan an, per dengan an, pel dengan an dan ke dengan an. Okey, ini dua perkataan antara satu sama lain ni, dua-dua ini dia merupakan imbuhan apitan lah. Maksudnya satu perkataan dia masuk dekat depan perkataan dasar, lagi satu perkataan dia masuk dekat hujung perkataan dasar. Jadi dia mengapit perkataan tu. Okey. Contoh yang dibagi dekat sini ialah penjelasan. Okey, perkataan dasar dekat sini ialah jelas. Okey, perkataan dia ialah jelas. Itu kata dasar dia. Pen dekat depan tu dengan an dekat belakang tu ialah dia punya imbuhan apitan dia. Okey. Pelabuhan pun sama juga. Perkataan dasar dia ialah labuh. Labuh. Okey, L-A-B-U-H. Labuh. 5 huruf tu, perkataan tu ialah labuh. Itu ialah kata dasar dia. Per dekat depan dengan an dekat belakang tu ialah dia punya imbuhan apitan. Sama juga dengan ketokohan dan juga pengecatan. Okey. Ini ialah contoh-contoh imbuhan apitan. Seterusnya kita tengok penerangan yang keempat. Imbuhan apitan kata kerja terbitan seperti me dengan en, mem dengan kan, men dengan kan, meng dengan kan, menge dengan kan, me dengan i, mem dengan i, men dengan i, meng dengan i, di dengan kan, di dengan i. Okey, contoh dia kita tengok
Mencampakkan. Kata dasar dalam perkataan mencampakkan ialah campak, betul tak? Kata dasar ni dia kira macam perkataan asal dia, maksudnya dia tidak ditambah dengan apa-apa. Okey, itu maksud kata dasar. Jadi kata dasar dalam perkataan mencampakkan ialah campak, itulah perkataan campak. Men dekat depan dengan kan dekat belakang tu ialah dia punya imbuhan apitan dia. Okey, sama juga menaiki, mendalami, dikoyakkan, disusuli. Okey, dia diapit oleh dua imbuhan dekat depan dengan belakang. Sebab itu dia dikenali sebagai imbuhan apitan. Okey. Seterusnya kita tengok penerangan yang kelima. Imbuhan apitan kata adjektif terbitan seperti ke dengan an. Okey, contoh dia bagi ketimuran, kejayaan, keimanan. Kita tengok perkataan keimanan tu sahaja dulu. Okey, keimanan. Kata dasar dia ialah iman. Okey, iman itu ialah kata dasar dia. Ke dekat depan tu dengan an dekat belakang tu ialah dia punya imbuhan apitan. Okey. Cikgu harap semua pelajar faham. Seterusnya kita beralih pula kepada imbuhan yang terakhir iaitu imbuhan akhiran. Jadi kita dah tengok yang pertama, imbuhan pinjaman. Yang kedua ialah imbuhan awalan. Okey. Yang ketiga ialah imbuhan apitan dan yang ketiga dan yang terakhir ialah imbuhan akhiran. So kita ada 4 jenis ni. Okey, untuk imbuhan akhiran ni dia ditambah pada bahagian belakang kata dasar. Maksudnya kita ada satu perkataan kata dasar dan kita letakkan satu imbuhan dekat belakang. Okey? Maksudnya dia akan jadi imbuhan akhiran lah, akhir. Dia datang akhir-akhir perkataan tu. Okey? Poin yang kedua, imbuhan akhiran ni seperti i, an, dan kan. Okey, ni contoh-contoh dia ialah tembakkan, bacakan, betulkan dan naiki. Okey, ini ialah contoh-contoh imbuhan akhiran. Dia ditambah dekat belakang perkataan tu. Okey, belakang kata dasar. Jadi itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, untuk kelas kita kali ini, cikgu nak pelajar semua buka modul yang telah diberikan ini. Okey, buka modul ini iaitu modul Bahasa Melayu Darjah 6 untuk bulan Julai. Okay, buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 1 ni. Okey, muka surat 1 ni, start daripada muka surat 1 ni, muka surat 2 ni kena buat juga, muka surat 2 kena buat juga, muka surat 3 pun kena buat juga. Okey, muka surat 3 ni, muka surat 4 ni, muka surat 5 ni, okey, muka surat 5. Seterusnya latihan pada muka surat 6. Okey, latihan pada muka surat 6 ni pun kena buat juga dan latihan pada muka surat 7. Okey, sampai muka surat 7 saja. Okey, cikgu faham pelajar mungkin akan rasa macam banyak, tapi sebenarnya bila pelajar tulis jawapan pelajar bukan perlu tulis ayat, dia bukan menulis ayat, dia hanya tulis perkataan je. Jadi cikgu rasa adil kalau cikgu bagi soalan yang banyak macam ni sebab pelajar hanya perlu tulis satu perkataan je untuk satu soalan. So sebenarnya tak banyak pun. Okey, so, dia punya soalan tu yang banyak, so dia nampak panjang, tapi sebenarnya pelajar hanya perlu tulis perkataan saja, so dia tak banyak pun sebenarnya. Okey, kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa penerangan cikgu yang kurang jelas mengenai topik kita hari ini, pelajar boleh ajukan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu boleh try jawab. Okey, cikgu ada je dekat grup tu. InsyaAllah kalau pelajar ada apa-apa kekeliruan ke, boleh tanyalah dekat grup. InsyaAllah cikgu akan try jawab. Dan kita akan berjumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.